Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, juga kepada para sahabatnya. Kita semua kena berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah muallim akan melanjutkan lagi pelajaran kita dalam pelajaran sirah ini untuk tahun 4. Dan hari ini adalah hari bermulanya PDP Art, dan juga yang keduanya pada minggu hadapan. Selepas itu kita akan bercuti selama 2 minggu. Selepas itu akan bermulalah pembukaan sekolah kembali setelah PKP. Itu pun bergantung kepada Bapak ini maklum tahu tentang PKP ini. Dan kita sebagai rakyat yang berakal hendaklah jaga diri kita, stay at home, sentiasa berada di rumah. Jangan mencari kesibukan di luar sana sehingga kita membawa balik virus COVID. Masing-masing jaga diri. Antum, muallim, keluarga antum, keluarga muallim dan seluruh penduduk di Malaysia ini, jagalah masing-masing supaya tidak dijangkiti oleh virus tersebut. Okey. Baik, kita lanjutkan kepada sirah kita. Dalam persekolahan minggu yang sudah, kita telah masuk dalam bahagian peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah belajar tentang peperangan Badar, iaitu peperangan pertama di dalam Islam semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar adalah penentuan sama ada Islam itu dapat bangkit ataupun Islam itu terpadam. Dan dalam peperangan Badar, tentera Islam telah memenangi peperangan tersebut. Dan hari ini insya-Allah kita akan lihat pula tentang perang Uhud, iaitu perang yang kedua selepas perang Badar. Perang Uhud juga adalah peperangan yang amat pentinglah dalam Islam. Jadi muallim tak akan baca semua, muallim tunjuk je, antum akan sendiri akan bacanya. Baik, sedikit tentang latar Uhud. Kita kena lihat punca perang Uhud. Nanti ada akan jumpa punca perang Uhud, pasal apa berlaku perang Uhud. Puncanya ialah dia kaum kafir Quraisy yang terluka disebabkan kekalahan di dalam perang Badar, ingin membalas dendam di atas kekalahan tersebut. Itulah puncanya menyebabkan. Puncanya ialah ingin membalas dan dendam, ya, atas kekalahan dalam perang Badar. Baik. Dan jumlah mereka lebih ramai lagi. Kalau dalam peperangan Badar kita lihat 1,000 orang tentera kafir Quraisy menentang tentera Islam yang hanya seramai 313 orang. Kali ini mereka dengan jumlah dan bala tentera yang besar, seramai 3,000 orang, nak menentang tentera Islam yang hanya seramai 1,000 orang. Itu pun ada lagi dalam kalangan tentera Islam yang menarik diri daripada peperangan tersebut. Seramai 300 orang tentera Islam yang menarik diri. Mereka itu telah menarik diri disebabkan telah dipesongkan akal mereka oleh seorang
munafik. Takutlah. Baik. Seterusnya, dalam peperangan tersebut, tentera Islam atau Nabi Muhammad SAW telah membuat strategi peperangan dengan meletakkan 50 orang tentera pemanah di atas bukit Uhud. Itu adalah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan Abdullah bin Zubair yang mengetuainya, ya. Abdullah bin Zubair mengetuai pasukan pemanah seramai 50 orang diletakkan di atas bukit. Manakala satu lagi kumpulan yang diketuai oleh Zubair bin Al-Awwam. Zubair Al-Awwam ni ialah salah seorang sahabat Nabi gelar dia pembela. Setiap Nabi ada pembelanya, dan pembelaku ialah Zubair bin Al-Awwam, kata Nabi. Itu Zubair Al-Awwam. Nanti ada kejumpa kisah tentang Zubair Al-Awwam dalam pelajaran yang akan datang. Baik, Zubair Al-Awwam ditugaskan untuk menyerang barisan kanan tentera musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Sebelum itu Khalid Al-Walid belum lagi Islam. Baik. Seterusnya, dalam peperangan tersebut, pasukan Islam terutamanya dari atas bukit, iaitu pasukan pemanah, mereka telah berjaya mengucar-kacirkan barisan tentera kafir melalui panah-panah mereka di atas bukit, sehingga menyebabkan mereka lari. Namun begitu, ada di kalangan tentera Islam ini yang berada di atas bukit, dia dikaburi oleh ketamakannya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Apabila tentera kafir Quraisy dah lari, mereka meninggalkan banyak sekali harta perang mereka. Contohnya seperti baju besi, contoh apa lagi, pedang, apa lagi, banyak lagi lah, makanan dan sebagainya. Apabila melihat rakan-rakan yang lain telah mengutip harta rampasan yang banyak dalam perang Uhud ini, menyebabkan mereka tak sabar-sabar juga untuk berturut sama mendapatkan harta yang ditinggalkan dalam peperangan tersebut. Akhirnya ada dengan pasukan kafir Quraisy yang melihat keadaan tersebut, lalu mereka pun menyerang kembali tentera Islam yang telah turun dari atas bukit. Kemudian mereka menyerang juga dari atas bukit tersebut, menyebabkan tentera Islam menjadi kucar-kacir. Dan disitulah tentera Islam mulalah menyesal, dan mereka bersama-sama melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, tentera kafir Quraisy tidak mampu untuk mengalahkan tentera Islam, walaupun dari segi pandangan mata kita ni, kalau kita lihat memang tentera Islam telah kalah. Namun begitu, tentera kafir dia tidak menyerang sehabis-habisnya, sehingga mereka sendiri pun pulang dengan meninggalkan tentera Islam, yang di kalangan Islam ramai yang cedera dan yang syahid. Baik, seterusnya keputusan perang, antum boleh lihatlah keputusan perang ada 1, 2, 3, 4 dalam buku tersebut, ya. Antaranya 20 orang tentera musuh mati. Jadi orang Islam ni ramai, ya, 70 orang yang mati syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib, ya? Siapa? Inilah bapa saudara Nabi Muhammad. Dia pun meninggal dunia. Ada kisahnya yang tragis. Antum cari sendiri. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah bapa saudara Nabi Muhammad yang digelar Asadullah, singa Allah. Dia juga mati. Dia juga syahid. Kemudian kalau kita lihat serangan awal tentera Islam telah menang.
Yang kedua, Islam telah kalah. Namun begitu, tentera kafir Quraisy tidak mengambil kesempatan itu untuk menghapuskan orang. Mereka juga kembali takut juga rupanya, walaupun mereka dari segi dasarnya mereka telah menang, tapi mereka tidak menghapuskan tentera Islam keseluruhannya, mereka meninggal. Kemudian Rasulullah SAW juga tercedera. Ramai sahabat yang melindungi Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Maklumlah, kita di bawah, orang kafir menyerang dari atas, mengambil tempat tentera Islam yang turun dari atas bukit tadi. Jadi terkepung dari bawah disebabkan ada serangan dari atas, menyebabkan ramai tentera Islam yang syahid. Dan antum kena tahu, orang Islam yang syahid dalam peperangan ni tempatnya adalah syurga, dan dia adalah tetamu Allah yang mulia kerana mereka meninggikan kalimah Allah. Dulu masih ingat lagi tak dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, di mana cita-cita orang-orang Islam yang nak pergi berjihad tu adalah mati syahid. Ingat lagi ya? Baik. Allah. Alhamdulillah masih ingat. Baik. Di hari ni kita ada latihan. Okay. Antum akan sediakan buku tulis dan antum menulis. Maklum tak mahu antum menulis dalam buku ni ya. Baik, antum lihat dalam muka surat 26 dan juga 27 ya. 26 dan 27. 26, 27 ada dua latihan. Isi kembali dalam buku tulis. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Cari jawapan dia. Isi 1, 2, 3, 4, 5 soalan untuk bahagian A. Kemudian bahagian B, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Perang. Dibagikan dua perang. Perang Badar dan perang Uhud. Tarikh berlaku. Tulis tarikh berlaku untuk perang Badar. Tarikh berlaku untuk perang Uhud. Tempat berlaku. Tulis tempat berlaku perang Badar dan juga perang Uhud. Kemudian sebab berlaku ataupun punca berlaku perang tersebut, tuliskan puncanya. Seterusnya bilangan tentera, juga tuliskan yang sebelah bilangan tentera Islam berapa, bilangan kafir berapa. Untuk perang Uhud, perang Badar, tentera Islam berapa jumlah bilangan tentera kafir Quraisy, berapakah jumlah tentera kafir Quraisy. Kemudian keputusan perang di antara keduanya, apa yang berlaku dalam perang tersebut putusannya, dan dalam perang Uhud apa yang berlaku. Itulah maknanya antum kena buat perbezaan dalam bahagian B ini berkenaan dengan perang Badar dan perang Uhud. Beza dari segi tarikh berlaku, beza tempat berlaku, beza punca berlaku atau sebab berlaku, beza bilangan tentera antara kedua-dua belah pihak, beza antara keputusan peperangan Badar dan perang Uhud. Baik. Buat, jangan tak buat. Buku tulis ni antum boleh hantarkan di tempat di arena yang disediakan, bakul-bakul mengikut kelas masing-masing. Boleh hantar bila-bila masa saja dan muallim akan ambil. Kalau muallim tak sempat ambil minggu ni, minggu depan muallim ambil lagi sebelum ada pertemuan PDPR yang kedua, insya-Allah. Baik, untuk PDPR yang kedua nanti, insya-Allah kita akan buat latihan untuk dua peperangan ini dalam buku aktiviti. Jadi untuk minggu ini, buku dalam buku teks sahaja, kemudian tulis kembali dalam buku tulis, cari jawapan yang dikehendaki untuk kedua-dua bahagian ini, bahagian A dan bahagian B. Buat dalam buku tulis. Ingat ya, buat dalam buku tulis. Jangan sesekali buat dalam buku teks ini ya. Gunakan buku tulis. Kemudian buku tulis antum boleh hantar di arena pada bila-bila masa saja. Ya, tak kiralah hari apa pun, masa mana pun. Mintalah mak dan ayah tu pergi hantar. Ya. Muallim tak tetapkan bila antum kena hantar. Tapi kalau ada, buat liang kami, muallim akan tandakan. Okeylah. Wallahu alam, sampai sini dulu. Ingat, ya. Peperangan di zaman Rasulullah untuk tahun 4 ni kita telah belajar. Yang pertamanya perang Badar, yang keduanya hari ini perang Uhud.
Lihat, ingat kembali latar belakangnya, punca perangnya, bila berlaku perangnya, berapa bilangan tentera, apa keputusan perangnya. Jadi semua itu kena ingat supaya antum bila bercakap dalam perangan Rasulullah ni mampu bercakap. Apabila ada orang bertanya, mampu menjawab. Allahu a'lam. Baik, di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu kembali pada Jumaat minggu hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.